الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Pada hari orang-orang kafir menderhaka kepada Rasulullah, suka jika mereka disamaratakan dengan tanah di telan bumi. Mereka tidak dapat menyembunyikan sepatah kata pun dari pengetahuan Allah. Sadaqallahul azim. Pertamanya marilah kita mendatangkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada tengah hari ini dapat kita bertemu. Bulan lepas kita bahas tajuk apa? Khalifah. Oh, khalifah. Tajuk kali ini adalah khalifah tidak mesti berjawatan. Kata musannif Ustaz Hilal Ashraf menyebut lagi, dia kata, aku bukan ketua, buat apa nak kisah. Aku tidak pegang apa-apa jawatan, bukan urusan aku ini. Inilah pemikiran normal yang ada bagi manusia yang membuang sifat khalifah daripada diri mereka. Mereka tak akan ambil tahu hal orang lain kecuali apa yang kena mengena dengan mereka. Dalam Ensiklopedia Britannica dia disebut sifat orang Melayu. Mereka adalah kelompok yang tinggal tepi sungai. Kulit mereka sawo matang. Mereka rambutnya tidaklah lurus sangat, tidaklah kerinting sangat. Rumah mereka dibina di tepi-tepi sungai.
Sifat mereka, mereka tak peduli apa yang jadi pada sekitar mereka. Dan kalau suatu benda yang menimpa mereka, mereka akan mengamuk tak tentu pasal. Itu sifat orang Melayu yang disebut dalam ensiklopedia tu. Bila kita tengok apa yang disebut, ini adalah sifat orang yang membuang perasaan khalifah. Sebab bila manusia mula tak kisah dengan apa yang jadi di sekitarnya, memanglah mengambil tahu hal sekitar dia pening. Dia banyak memerlukan pemikiran dan perlu untuk selesaikan perkara itu. Jadi sebab ramai orang ambil cakap, malah aku ambil tahu benda beban macam ni, baik piah. Sekali dua kita avoid benda-benda yang penting itu, ma'fu anhu lah, dimaafkan. Kadang-kadang kita rasa malah fikir. Sebab kalau fikir pun tak menyelesaikan masalah. Dan saya perhati masyarakat Malaysia, benda yang paling dia malah fikir pasal politik lah. Dia paling malah fikir. Tambah mutakhir ni lagi malah fikir. Sebab hak jadi kerajaan pun taklah betul mana. Hak nak bawa tukar kerajaan pun tak betul mana. Jadi akhir sekali orang tak ambil tahu. Senang tak ambil tahu. Maka yang dia ambil tahu pada dia, Itali tak masuk Piala Dunia. Tu viral. Kan? Tu viral. Yang dia ambil tahu lagi adalah pasal apa nama, Mas Idayu marah seorang penyanyi Malaysia. Apa nama penyanyi tu? Baby apa? Baby Shima. Tu viral lah. Tah semena-mena ada satu budak nyanyi lagu Aku tak mandi, tak tonton, jadi viral. Macam mana ambil tahu tu ya? Maka sekali sungguh, sekali dua tak apa, kita tak ambil tahu. Tapi bila sudah menjadi budaya, sebab tu dia bermula dengan sekali-sekala buat, lepas tu jadi habit, jadi habitat, jadi kebiasaan. Bila dah lama-lama jadi habit, akhir sekali dia akan jadi budaya kehidupan. Sebab tu main mengaji ni, kita nak cabut budaya tu, nak cabut budaya tak mau fikir, nak cabut budaya tak mau, tak ambil kisah. Yalah, kalau nak kira kuliah dengan konsert, ramailah konsert. Kenapa orang tak suka main kuliah? Kuliah dia ajak fikir. Konsert dia ajak berhibur, dia ajak tengok Okasha Sandros. Memang orang nak lah tuan-tuan. Badan pula sedap kan? Baru buka tudung pula, elok lah. Tapi kalau dia ajak pada kita untuk berfikir, oh pening. Fikiran pening lah. Tapi tak boleh, memang kita disuruh berfikir. Kita bukan macam haiwan. Kita manusia. Manusia kalau dia tak fikir, habis. Sebab tu baik ke jahat dia kena fikir. Orang nak buat baik pun kena susun strategi. Strategi tu fikirlah, datang pada akal. Orang nak merompak, nak mencuri, bukannya senang, pun kena fikir juga tuan-tuan. Macam mana strategi kalau cabut benda tu, nak buat lari tengah jalan, mesin ATM tu macam mana? Nak tarik dengan lori ataupun nak pakai backhoe? Kena fikir agak. Kan? Dalam mana nak pergi? Tengok cerita Piramli, Doremi kan. Komen. Strategi tentu ada plan. Kan? Bukan pergi rompak bodoh gitu. Kan? Mesti strategi, beberapa kali rompak tak kena tangkap pasal berfikir macam mana cara terbaik. Tuan-tuan tengok cerita American Made tuan-tuan. Cerita pengedar dadah. Yang dia ni mengedar, bawa masuk dadah daripada Colombia ke mana, masuk ke
Amerika. Ambil senjata pula, pergi ke Colombia pula. Dia berurusan dengan Pablo Escobar. Cerita ni cerita benar, tuan-tuan. Pablo Escobar mari jumpa dia. Bukan bodoh gitu, strategik. Macam mana hang nak masuk? Apa plan hang? Bagi tahu aku. Kapal terbang apa hang nak bawa? Aku akan bagi jumlah banyak ni, bayaran banyak ni. Bukan senang, tuan-tuan. Jadi tu plan. Manusia memang boleh berfikir. Tapi kalau dia matikan fungsi akal tu, dia tak mau fikir, habis. Macam jawapan tadi, aku bukan ketua, aku peduli apa? Kan? Sebab tu Nabi bagi perumpamaan orang yang korek kapal kan. Pakat duduk dalam kapal, lepas tu tak kisah. Ada satu orang, ada 2-3 orang, asal payah saat nak ambil ayam. Dia peduk di belah bawah, orang sepakat duduk dek di atas, senang nak turun ambil ayam ke atas. Dia pun ni payah nak naik ke atas, susah. Jadi dia kata, payah nak boleh ayam ni, kita tebuk ke bawah ni. Kalau semua pakai ambil, tak apa, ikut suka dia. Kerja dia, bukan kerja kita. Karam kapal tu. Gitu juga dalam dunia ni. Kalau semua pakai tak ambil tahu. Kan? Orang memang mengaji pun tak ambil tahu. Pemimpin pun tak ambil tahu. Siapa pun tak ambil peduli. Tunggu lah. Fantaziru sa'ah. Tunggu saat kehancuran lah. Tapi ambil tahu ni beban tak? Memang beban lah. Bila kita tahu, kita nak kena buat. Nak kena fikir. Yang tu menyebabkan sekali orang menafikan dirinya sebagai khalifah. Tak adalah dalam Quran ni tuan-tuan tengok benda besar ya. Tak payah susah hati. Dia kata, Ustaz, lagi kalau kami tak buat amalan tu tak masuk syurga. Kalau tak buat amalan sunat, kalau tak buat amalan nawafil, yang tu bukan kemurkaan Allah. Dalam Islam dia ada paksi. Paksi ni kena buat dulu, baru buat yang kemudian. Dia ada daruriyat, dia ada hajiat, dia ada tahsiniyat, dia ada 3 tu. Sebelum nak pergi bercakap pasal tahsiniyat, solat sunat tahsiniyat, bersugi, nak masuk soft tu tahsiniyat, pakai serban tu tahsiniyat, jubah tahsiniyat, memberi salam tahsiniyat, dia ada hajiat. Hajiat ni kalau tak ada hidup susah, tuan-tuan, hidup susah. Hajiat dia ada daruriyat, tak ada hidup boleh cacau merbah dan jahanam. Bila manusia Islam dah tak fikir dia khalifah, tu yang jahanam. Duk fikir pakai serban, tuan-tuan. Sebab tu Qardawi susun 5 fik. Bukan dia susun lah, dia beritahu ada 5 fik. Sebelum kita pergi kepada fik munakahat, fik jenayat, fik solat, ada 5 fik. Fik nombor 1 adalah fik maqasid, fik tujuan. Kena tahulah apa tujuan. Orang kita hari ni buat benda tak ada tujuan, tu geram. Kenapa solat sunat? Dah Nabi suruh. Takkan Nabi suruh solat sunat saja. No, yang masyarakat kampung teruk, yang anak-anak terbiar, tak ada siapa bagi tujuan purpose hidup mereka, yang taman kita dalam keadaan masyarakat tak bersatu, bergaduh, yang ustaz-ustaz pula bergaduh pasal pendirian masing-masing, tuan-tuan. Tak ada fi maqasid, tujuan. Tu saya kadang-kadang tanya, bila tanya orang nampak kontroversi, tapi kena tanya. Yang saya duk tanya sekarang ni, kenapa orang sekarang pakai niqab? Saya pun belak. Saya tak kata salah pakai niqab, tapi pakai niqab ada peraturan dia. Pakai niqab adalah tujuannya tak mau bagi orang nampak muka kita. Orang perempuan lah jantan pakai niqab, gila lah tuan-tuan. Kan? Orang perempuan pakai niqab, tujuan dia supaya orang tak tengok muka dia. Tak ada hajat nak tengok muka. Tapi bila ada hajat, kena buka lah. Kan? Bila pergi bertemu dengan orang, nak beli, nak jual produk, buka lah. Orang nak interaksi, nak tahu siapa dia. Betulkah kamu perempuan ke jantan ke? Kan? Nak masuk periksa, kena buka. Kan? Hadir majlis kenduri atau pergi tempat makan, nak makan pun tak buka, susah. Selok. Kan? Bila kita kata macam ni, orang boleh main sentimen. Tengok ustaz tu bantai niqab, tengok ustaz tu niqab pun dia tak setuju. Tidak, saya kata maqasidnya apa? Pakai niqab apa tujuan? Selesai tu dulu. Katalah tujuan supaya orang tak tengok muka. Okey, lepas tu kalau ada hajat boleh tak tengok, syarat bagi tak?
Syarat bagi, ada syarat bagi, buka lah. Kan? Nak makan, yang suami tu bubuh nasi dalam mulut 4-5 suap, tak ada masalah. Hak isteri kena tarik. Susah kan tuan-tuan? Buka, makan lah. Buka tu bukan pelondeh baju. Buka tu nak bagi mulut boleh makan ya. Sebab bila orang tengok perkara itu, lama kelamaan orang nampak susahnya Islam. Ustaz ni duk bantai orang pakai niqab apa, banyak lagi tak tutup aurat. Hak tak tutup aurat sudah tentu berdosa. Kita dah kempen banyak kali, kita nak semua orang pakai tudung dan tutup aurat. Maka yang kena kempen juga adalah mereka yang tutup aurat. Jom kita kempen tutup aurat dulu sebelum lajak pergi ke niqab. Tu saya punya pendirian. Jangan gaduh dengan saya sebab saya cerita pasal maqasid, tujuan. Tapi kalau anda nak isteri anda pakai niqab, silakan. Tapi kena tahu peraturan dia. Dan jumpa adik-beradik, bukalah, jangan putus silaturahim. Ini benda dia. Tapi kalau nak pakai juga, silakan, tak ada masalah. Saya tak sekadar tak boleh. Tapi saya kata ada maqasid, ada tujuan dia. Macam orang duk perjuangkan, hendaklah sunnah Nabi. Hendaklah kamu sentiasa beramal dengan sunnah Nabi. Apa tujuan dia? Sunnah tu untuk apa? Untuk Islam jadi makin hebat, ataupun nampak Islam macam tak boleh rakyat orang lain. Kena tengok juga. Dia ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunat. Sunnah yang sunat kita kena buat. Bukan pertahankan sunnah yang sunat. Sunnah wajib tinggal. Sunnah yang paling wajib talabul ilmi, menuntut ilmu. Itu paling wajib. Tinggal. Berapa ramai yang balik pada agama tapi ilmu tak bertambah. Kita berasa seronok satu masa dulu, Felix Sayyad balik dengan agama. Tuan-tuan, Adam Kori balik dengan agama. Siapa lagi? Diana Amir balik dengan agama. Siapa lagi tuan-tuan? Wani Hasrita, betul ya? Kan? Pakai tudung, tuan. Wani pakai tudung. Siapa lagi tuan-tuan? Ni, semua balik pada agama. Cuma persoalan kita tanya, balik pada agama tu dalam keadaan macam tu saja atau ilmu makin bertambah? Tambah ilmu tu wajib. Kalau tidak, tak boleh bergerak dengan agama. Kan? Tak tahu nak berjalan. Yang ni kita kata bahawa selesai dulu benda yang mustahak. Benda paling mustahak, kita khalifah. Tu nombor 1. Tuan-tuan, kalau semua orang ambil tak tahu kan, anda tak campur syekh tu dunia, itu bahaya. JKA ni buat apa? Anda tak campur syekh. Anda tahu pergi kerja, balik kerja. Anda tak mau lebih-lebih. Anda rasa kalau anda ambil tahu, anda bahaya. Tak mau ambil tahu. Tuan, bukan kerja anda. Sebut pun anda dah, bukan anda dah. Nak abang Islamia. Yang ni kita takut, tuan. Mayang sunat banyak, bengkok day, tuan-tuan. Tapi bila tanya, apa peranan abang sebagai khalifah? Anda bukan khalifah. Anda bukan khalifah silat. Anda juga bukan khalifah Yasin. Khalifah Yasin orang lain. Anda bukan khalifah kerajaan. Anda tak campur semua tu. Politik-politik lagi lah anda tak campur. Na'udzubillahi min zalik. Lagi teruk. Nampak tuan? Manusia bila tak ambil tahu hal orang lain, tuan-tuan habis. Ni sangat bahaya ni. Dia kata tidak. Tanggungjawab sebagai khalifah hakikatnya adalah tanggungjawab yang tidak memerlukan jawatan. Tak ada. Tak boleh jawatan pun, kita kena ambil tahu. Jika berjawatan, apatah lagi. Kalau ada pangkat, lagilah kena ambil tahu. Yang tidak mesti dia kata jika berjawatan, apatah lagi. Pastilah lebih besar tanggungjawabnya. Namun secara asasnya, jika kita punya jawatan atau tugasan apa-apa sekalipun, paling tidak kita sebenarnya bertanggungjawab menjadi khalifah kepada diri kita sendiri dan sekeliling. Okey tuan-tuan, mari kita muhasabah tengok. Ada tak perasaan ni kat kita? Bila kita tengok satu benda tak jalan, kita rasa tanggungjawab kita tak tu? Bila kita tengok satu benda orang tak buat, kita rasa tu kita kena buat tak? Itu dulu. Yang kedua, bila kita tengok orang lain sedang pergi jauh dengan benda yang dia buat, kita rasa sepatutnya orang Islam di situ. Kenapa orang lain?
Ada tak perasaan tu? Kalau tak ada, bahaya. Contoh, Dr. Abdul Mu'ti, saya sempat duk tengok dia punya research dia. Dia kaji pasal kirih orang Melayu. Dia kaji pasal sejarah. Dia cerita pasal kehebatan Melayu. Bila Dr. Mu'ti kaji pasal kirih, dia sebut, saya kaji pasal kirih bukan bidang saya. Saya bidang komunikasi, bidang bahasa. Kirih ni bukan bidang saya. Tapi saya kaji bab kirih. Tahu jawab apa? Tahu tak pasal apa saya kaji bab kirih? Aku geram, tak ada orang kaji. Tak ada orang kaji. Yang aku geram sekali, kata dia, yang kaji orang putih. Orang putih buat tesis tentang kirih Melayu. Luknya berapa? Luk 3 tujuan apa? Luk 7 pasal apa? Luk 5 pasal apa? Luk 9 pasal apa? Dan kirih tu dibuat tesis, dibentangkan di London 1945 ke 1946. Dan yang tulis tu pula orang putih. Dia dapat master ke saya ingat, tapi dia tujuan dia, tesis kajian dia dibentangkan di London. Bukan orang Islam buat. 5 pengkaji kirih, kesemuanya orang putih. Tuan-tuan tak bara dengan benda tu. Kalau tak bara tu bahaya. Tu dia panggil geng mati pucuk. Kan? Tengok perempuan tak ada syahwat, bahaya. Tengok perempuan siapa? Tak tahu, tak ada syahwat. Tengok jantan syahwat, bahaya. Tuan-tuan. Ni yang sedang jadi, tuan. Tanpa kita sedari. Tengok orang sedang buat satu benda, kita tak rasa apa pun. Biasa. Gitu ya. Tak bernafsu pun. Tapi kalau yang cerita tu excited, tu best. Ustaz, kami di JKI ada buat benda baru, Ustaz. Benda ni kami sedang nak fight ni. Nak pergi kerajaan lulus. Kau dapat benda, Ustaz, kita buat jalan tol lepas ni special. Baru nampak ada semangat khalifah tu. Tuan kerja sini berapa lama? Saya dah kot 30 tahun. Buat apa? Istiqamah kerja sini. Ada apa semangat? Semangat saya tu lah jadi orang di JKI lah. Betul buat apa? Tak ada, buat bodoh lah nama dia. Takkan nak hidup macam tu, tuan-tuan. Saya kalau memang mengajak hari-hari, saya pun mengajak benda yang kitab-kitab lama. Saya pun mengajak balik kitab-kitab baru. Saya pun ajak balik. Saya pun ajak. Tak apa, kitab ni aku habis dah tempat ni, aku ulang pula tempat ni. Saya pun tak tambah apa-apa. Saya tak puas hati. Bangkit pagi saya tak puas hati. Apa benda aku ni tak nak tambah apa? Maka kok mana pun pagi-pagi kena buka buku, baca dulu. Apa benda nak tambah? Apa benda nak tengok, tuan? Tu yang kita rasa bahawa kalau benda tu tak boleh buat, Allah tak akan fardukan khalifah tu pada semua orang. Tuan-tuan, solat ni semua orang boleh buat tak, tuan-tuan? Walaupun beban, betul tak? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sembahyang ni memang berat melainkan atas orang yang khusyuk. Allah istihadah. Solat ni berat, tapi dia tetap memberikan kefarduan pada semua orang. Dia bukan sebahagian orang solat, sebahagian orang tak solat. Benda khalifah juga Allah fardukan pada semua orang. Allah tak kata khalifah ni untuk Rasulullah. Siapa yang bernama manusia itu khalifah, jadi tak berjawatan pun dia kena jadi khalifah, tuan-tuan. Sebab tu kita kena cerita balik benda-benda hebat ni, insya-Allah. Rasulullah menyatakan, ketahuilah, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dipimpin. Kita ada anak-anak, ada isteri. Kalau tak untuk orang lain, kita ada diri kita untuk dipimpin. Apa level aku nak pergi ya? Tentu ada orang, dia boleh belajar, dia study lah, dia buat PhD, dia buat master, maka dia upgrade dirinya, dia khalifah untuk dirinya. Kalaupun dia tidak khalifah untuk orang lain. Ada orang, dia mungkin tak pandai dari segi ilmu. Apa dia buat? Dia upgrade fizikalnya. Daripada biasa dia buat masa jadi six pack, dadanya berbidang, tuan-tuan, bicep, tricepnya besar. Kemudian dia masuklah pertandingan, badan cantik, awang kedik, apa tak tahulah. Masuk pertandingan tu bolehlah tempat pertama RM1,000 kan.
Beli protein pun tak lepas, tak apalah. Tapi dia upgrade dirinya. Dia pergi gym, dia upgrade dirinya. Dia nampak masa bagi cantik. Dia bertanggungjawab pada kesihatan dirinya. Dan nak jadi six pack lagu tu bukan senang. Banyak benda tak boleh. Minyak tak boleh, garam tak boleh, gula tak boleh. Kan? Boleh lah, tapi makna kena ada pantang. Bukan boleh tampak janji makanan rembat. Tak boleh tuan-tuan. Pengorbanannya di situ. Kurang-kurang dia ada benda puas hati dia buat. Seorang penyanyi upgrade daripada nyanyi biasa-biasa pergi nyanyi di Cina. Upgrade untuk dirinya. Apa dia? Hamzah apa? Apa nama kawan tu? Sheila Hamzah. Nak sebut nama artis tu tuan cukup takut lah, macam berdosa. Sheila Hamzah. Jadi upgrade lah dia. Kan? Tiba-tiba ada India upgrade dan Hindu pula. Tuan-tuan dalam radio hari ni ada satu radio baru namanya Zayan. Tuan-tuan dah buka radio tu? Belum. Zayan ni dia radio soft Islamik dipanggil. Dia tidak macam Aikim. Aikim ni dia hard Islamik. Buka ya sedih mati. Tu Aikim. Aikim jangan bergembira tuan-tuan. Dia untuk mati ya. Lepas tu target Aikim adalah umur 60 sampai 100. Tu Aikim punya target. Dia punya Zayan ni dia target umur 18 sampai 35. Geng muda yang nak Islamik tapi soft Islamik. Sebab tu dia panggil pengacara dia panggil siapa tu tuan? Dia panggil Mawi. Dia panggil Anas Tahir, adik kepada Faisal Tahir. Ini dia panggil ni orang yang agak gila-gila sikit, tapi dia panggil kumpulan nasyid dulu. Kan? Lepas tu dia panggil ada seorang budak tu. Dia jadi DJ bagus, suaranya sedap DJ. Kemudian dia baca Quran, taranum bagus. Tahu tak siapa yang cadang radio tu? Bukan orang Islam kita. Bukan ada nama Dollah Chin Karim, tak. Ni seorang India, Hindu yang duduk di Astro. Asal radio tu adalah radio Red FM. Ustaz tahu mana? Baru ni saya pergi Astro mengajak. Saya jumpa dengan orang yang memang jadi bahagian tu. Dia bawa lah saya tengok sesi radio di Astro tu. Dia masuk, dia bawa sampai tengok Zayan. Pasal dia producer di Zayan tu. Kebetulan saya kenal dia sebelum ni lagi. Saya tanya dia, macam mana radio ni tertutup sebab? Adakah sebab Mawi yang buat radio ni? Saya mati-mati ingat Mawi yang cadangkan radio tu. Rupanya bukan tuan-tuan. Yang cadang radio tu adalah seorang India. Sekejap nak kali ni. Yang cadang radio tu India Hindu. Asalnya radio tu Red FM. Dalam pemikiran India ni, dia nak buat dua radio. Sama ada dia nak buat Islamik punya radio ataupun Rock FM. Rock. Tiba-tiba dia istikharah. Dia teringat Zayan, tuan-tuan. Kan? Kan? Orang lain saya tak tahu. Tapi saya something. Saya kata, aduh. Ya, gembira. Tapi di hati kata, mana orang Islam ni? Mana pergi? Mereka ni duduk tak mana? Takkan dah habis? Tengok, marah, nak tulah dah. Takkan mereka semua ni tak fikir bahasa Islam? India ni fikir bahasa Islam? Tak apa lagi. Sebelum radio tu nama Zayat, dia bubuh radio tu nama Al-Ikhlas. Bila bubuh nama Ikhlas, tak setujulah, takut jadi takapur ikhlas pula. Tapi sebelum nak bubuh nama Ikhlas tu, dia kata dalam Quran ada surah Al-Ikhlas kan? Ayatnya sekian-sekian tak? Dia cerita pasal keikhlasan kan pada Allah. India tu pula syarah pada orang ni. Dia jadi khalifah lah tuan-tuan. Tuan-tuan tak bara kan dengar cerita ni? Aku bara dengar cerita lagu ni. Kan? Sebab tu, tuan-tuan berkata, kami bukan duduk di radio sah. Kami JKR. Main sangat. Sebab tuan-tuan duduk di JKR tu lah tuan-tuan special. Yang ni saya duduk fight, berjuang tuan-tuan. Saya pergi Universiti Pertanian tuan-tuan, UPM. Orang pergi Putra lah sekarang ni, tapi Pertanian lah tuan-tuan. Ada pensyarah di sana. Dia buat satu modul jalan. Jalan tu ustaz, dia buat kaedahnya
lebih jimat, air tak serap, air akan terus meresap masuk dalam tanah. Sistem dia canggih Ustaz. Dia buat baru ni dapat dalam 500,000 ke 600,000 gram untuk pastikan jalan tu boleh. Tapi dia hanya sampai dekat research sahaja. Nak apply, mesti ada jabatan yang apply. Soalannya kenapa tak link benda tu? Kami dah try Ustaz. Dah try, Alhamdulillah. Saya syukur kalau teknologi ni orang Islam bawa. Oh tuan-tuan, kalau orang Islam bawa teknologi, dia menguasai. Dulu orang Islam bawa teknologi, sebab tu mereka menguasai. Ni yang Dr. Abdul Mu'ti cerita tuan-tuan. Bila orang kata yang belayar satu dunia ni, yang pusing satu dunia, namanya Ferdinand Magellan. Tuan-tuan tak pernah dengar nama tu? Kan? Dia ni belayar satu dunia. Yang bersama dengan Ferdinand ni namanya Antonio Pigafetta. Antonio ni tukang catat. Dia ni ada catatan. Dia duk catat sepanjang perjalanan tu. Maka dalam sejarah, bukan Ferdinand Magellan yang belayar satu dunia, tamat satu circle, tak. Yang tamat satu circle ni adalah seorang Melayu. Orang Melayu kita panggil Panglima Awang. Kenapa panggil Panglima Awang? Sebab nama tak tahu. Orang Melayu kalau tak tahu nama kan dia panggil Awang. Kan? Awang, hang nama apa? Tidak. Hak Kelantan, aweh. Demo nama gapo? Kan? Gitu maksud dia. Orang panggil Panglima Awang. Tapi dia ni tak tahu. Cuma dalam catatan Antonio Pigafetta dia ditulis Malaccan from Sumatra. Tu dia ditulis. Asalnya Ferdinand sampai di Melaka 1519. Sampai di Melaka tu tuan-tuan. Sampai di Melaka tu tuan-tuan. Dia ambil kidnap orang Melayu lebih kurang 300 orang. Tujuan dia nak pergi jual di Goa. Melayu ni kalau tak ada kerajaan tu jadi. Dan kerajaan Melaka masa Antonio pula dah. Masa Alfonso de Albuquerque datang tuan-tuan. Kita sebut Alfonso de Albuquerque tak? Alfonso de Albuquerque. Cikgu kita beritahu Alfonso de Albuquerque. Baca sebenarnya Alfonso de Albuquerque. Ni Dr. Abdul Mu'ti beritahu. Pasal dia pernah jumpa dengan orang yang Portugis ni. Boleh sebut Alfonso de Albuquerque, dia kata salah. Alfonso de Albuquerque. Nama dia. Orang kata Ustaz cerita Alfonso ni lama sejarah. Kami pun jawab SPM boleh 6 itu. Kan? Cerita apa lagi? Kita lama-lama. Tapi cerita tu menarik. Pasal bila Alfonso datang Melaka, tuan-tuan jangan salah faham. Melaka bukan sekelomboy tu kan. Bukan besar tu. Melaka ni bukan masjid tanah sahaja. Bukan ayak keruh. Apa lagi Melaka nama banyak tempat dia tahu. Bukan penggalan balak saja. Melaka zaman tu bermula semasa pemerintahan kerajaan Melayu Melaka. Melaka Empire besar mana? Bermula daripada Kedah sampai ke Johor, sampai ke Linggir Riau. Melaka yang duduk depan Sumatera itu semua Melaka. Yang tu yang menyebabkan Alfonso rasa berbaloi bila boleh tawan Melaka. Jadi bila Ferdinand ni datang, dia tawan 300 orang, naik kapal dia 15-11. Tujuannya kapal ni nak cari duit lah. Tujuan budak-budak ni nak cari duit, boleh pergi jual di Goa. Sampai tengah jalan, kapal kena pukul ribut. Kapal pusing, tak tahu arah mana dah. Kompas tak boleh baca, tuan. Dia pun kata, habis kita nak pergi ke Goa macam mana, tak tahu jalan ni, sesak kita ni. Ferdinand kata. Masa tu tuan-tuan, terus dia jawab. Boleh satu budak Melayu ni. Tuan nampak tak bintang tu? Kalau tuan ikut bintang tu, tuan akan pergi belah barat. Maksudnya jalan nak pergi ke Goa. Tapi kalau tuan ikut bintang ni akan patah balik ke Melaka. Sebab tu orang Melayu dulu, naik perahu, naik sampan, naik roli, naik jong, mana pernah ada kompas. Sebab bacaan mereka bintang. Orang Melayu terkenal pengembara laut, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok cerita apa, Moana tu, kan Moana ke Moari? Moana tak? Oh, tuan-tuan semua tak tengok, susah nak cerita. Dia pening nak cerita kat tuan-tuan kan.
Jadi pengembara laut ni mereka selalu istilahkan orang Melayu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok kerih dia punya hak atas tu. Hak atas tu. Hulu kerih tu. Hulu dia dengan hak tu. Hak tempat simpan senjata tu, dia punya sarung dia. Tahu tak bentuk apa? Bentuk kapal. Pasal apa bentuk kapal? Orang Melayu terkenal pengembara laut dulu. Mereka bukan duduk di darat, mereka banyak berada di laut. Mereka pengembara laut. Baca bintang ni tahu, kapal orang Melayu besar-besar, nama Jong paling besar, boleh buat 800 orang. Masa tu Ferdinand tengok kapal, Alfonso tengok kapal tu terkejut, besar sangat. Oh, dah kata kita hebat kapal lah, mana ada ustaz tinggal perahu, betul? Lah mana ada tinggal perahu. Sebab daripada kapal besar tu dia jadi kecil, roli, lepas roli dia kecil lagi, jadi lancang. Lancang tu apa dia? Lancang ni nak melintas selat dah. Tu yang dia panggil lancang kuning tu. Lancang kuning berlayar malam. Dah dengar lagu tu tuan-tuan? Tuan-tuan baca Quran kan, lagu semua tak dengar tuan-tuan ni dia kan? Jadi bila lancang lama-lama dah orang pun tak lintas selat dah. Nak lintas selat apa dah? Negara dah kena tawar, tinggal perahu ya. Tak ada kepentingan dah nak buat kapal besar-besar, pasal tak ada tujuan ekspedisi. Dijajah pula lama tuan-tuan, 400 tahun. Hilanglah ilmu tu. Bila Dr. Abdul Muqti cerita gitu, saya feeling macam dia. Tempuk meja ni 14 kali. Bangsa aku. Macam mana ni? Boleh tepuk meja lah. Kalau ada ayak terbalik, itulah. Tu saya kata tak boleh. Aku punya cerita, aku nak hidup balik. Mereka yang reti teknologi tak boleh duduk diam. Sebab orang Melayu dulu terkenal kehebatan teknologi. Nampak? Tak sesat tuan-tuan. Akhir sekali Ferdinand tak jual budak ni. Sebab budak ni menyebabkan pelayaran mereka sampai. Sampailah dia sampai di Spain, sampai di Portugal. Keadaan menjadi makin takut pasal budak ni Islam. Maka mereka tukar namanya. Mereka tak bagi atas nama standard Islam. Mereka tukar nama budak ni. Mereka panggil Henry the Black, tuan-tuan. Boleh buka sejarah, Wikipedia ada cerita ni, tuan-tuan. Henry the Black ni maksudnya dia hitam. Yalah duduk di laut lama, kulit sawo matang, kena laut lama, hitam lah. Jadi Henry the Black orang panggil dia. Bukan Zul Henry Black, tu seorang lagi, tuan-tuan. Zul Henry Black nyanyi lagu tu. Kau yang bernama Sri, tu seorang lagi, tuan-tuan. Jadi bila kawan ni yang bantu Ferdinand, dia yang tunjuk jalan. Antonio catat budak ni yang memandu perjalanan. Tuan-tuan, orang Melayu hebat dari segi menunjuk arah. Lepas tu mereka tak ada pakai ni semua kompas-kompas. Kita lah tak ada wave, sesat lah, tuan-tuan. Kan? Tak ada wave, sesat. Tadi pun wave buat silap jalan tu sampai lambat sikit. Kan? Jalan tu tutup, dia terus masuk juga. Mana boleh? Kan? Orang yang bagi panduan tak sesat ni orang Kedah, tuan-tuan. Ni bukan nak bangga dah, orang Kedah ya. Kalau tuan-tuan tanya rumah kawan tu di mana, dia akan habaq, pasti tuan-tuan tak sesat. Tuan tanya, abang, rumah Haji Karim mana? Rumah Haji Karim yang hampir terus lagi hang masuk kanan, hang tanya orang situ. Dia tak sesat. Kita pun jalan habis situ, jumpa orang rumah Haji Karim, hang jalan terus lagi, lagi sebelah tu hang jumpa ada orang, hang tanya rumah dia tak mana. Tak sesat. Nampak? Nak bagi tahu ini kekuatan bangsa dan kehebatan kita. Kenapa saya suka sebut bangsa ni? Tak ada, tuan-tuan. Islam mesti berasaskan bangsa. Syu'uba wa qabaila li ta'arafu. Kita berbangsa, bangsa. Kita pula jumpa orang nak kawan, kita tunai Quran suruh li ta'arafu, kenal dengan orang. Waktu kita. Waktu kena ada perasaan khalifah ni. Nanti kita sambunglah cerita semua tu. Tadi sebih ceritalah. Nak supaya tuan-tuan bangunlah semangat. Kalau tuan-tuan boleh naik pangkat, tuan-tuan kena naik pangkat. Tuan-tuan jangan buat macam setengah orang. Saya sedar kot. Pangkat ni payah, kerja banyak. Balik tak boleh awal. Kerja nak balik awal, buat apa? Bini pun kerja sekali. Bini pun kerja tempat lain. Balik rumah nak tengok bibik. Bibik dah tua, buat apa? Tuan. Orang yang bawa, dia tak fikir semua tu. Dia fikir, kalau aku pegang benda ni,
Ada benda aku boleh buat. Aku boleh kemukakan satu benda. Saya bercakap ni bukan sebab tuan-tuan tak hebat. Tuan-tuan terlampau hebat tu bercakap. Sebab tuan-tuan terlampau hebat lah saya bercakap ni. Sebab dah rasa terlampau hebat, tu rasa hebat tuan-tuan. Yang tu yang kita rasa geram sangat tuan-tuan. Nak suruh semua orang kembalikan kehebatan. Nanti kita cerita balik lah apa hebat bangsa kita ni. Daripada pelayaran, perjalanan, apa yang dicapai, apa yang ada, teknologi. Tuan-tuan, nampak bodoh tuan-tuan, kita ada banyak teknologi. Antaranya tudung saji, tu teknologi kita. Antaranya gobek api, tu teknologi kita. Antara rumah papan yang dibuat oleh orang Melayu. Tuan-tuan perasan tak kenapa orang Melayu bila berumah, rumah dia tidak atas tanah, duduk tinggi, pasal apa? Itu cerita lain kali lah, masa tamat dah tuan-tuan. Nanti kita sambung edisi yang akan datang tuan-tuan. Nak tahu mai kuliah bulan depan, dah tak beritahu tuan-tuan. Jadi maknanya kita sambung insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan dan kerahmatan untuk berfikir kita adalah khalifah insya-Allah. Kita mampu untuk buat sesuatu dan kita boleh deliver something insya-Allah. Saya berdekat dulu insya-Allah dan nak minta tuan-tuan like Facebook saya lah insya-Allah. Dalam tu saya masuk banyak hukum hakam dah dan banyak benda-benda baru. Mailah join saya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bersama ustaz lain pun tak apa, tapi untuk aktif ada benda nak buat. Nanti saya nak ajak tuan-tuan berlari sekali. Jom kita pergi berlari sekali. Dan kita pergi pulau perhentian sekali, tuan-tuan. Ni tuan-tuan pergi seorang-seorang, duk tengok jubuk Mak Saleh sana seorang-seorang. Jom kita pergi sekali. Kita buat kerja dakwah, tuan-tuan. Jom. Buat atas nama Islam, tuan-tuan. Ni dia. Banyak tempat nak pergi, tuan-tuan. Banyak program nak masuk. Tapi kalau semua orang pakat tak mau nak join, susah. Ha? Saya di antara orang yang selalu pergi mana-mana saja. Ni insya-Allah. Minggu depan pergi Johor tuan-tuan, ada larian apa ridiculous apa tu, ajak kawan ajak masuk, kita pun masuk. Bagusnya larian ni kita dapat engage orang. Saya dapat tackle banyak budak-budak tak pakai tudung jumpa saya tak kenal lah saya Ustaz Zul lari awal depan tuan-tuan. Kita kenal kita Abang Zul lah. Setelah lama duk panggil kita Abang Zul, jumpa Abang Zul baru ni saja dia tahu saya Ustaz. Tapi bagusnya sebab dia tahu saya tak pernah judge dia masih kawan. Dia kata nak panggil ustaz ke nak panggil abang? Saya kata hang panggil aku ustaz, aku cekik hang ni. Jadi maknanya saya nak dia orang berkawan. Sebab apa? Kita tak nak dia berubah kerana paksaan. Kita nak dia berubah pelan-pelan. Sebab dia baik. Cuma dia ada benda dia tak sampai. So tuan-tuan kena buat benda tu. Kalau saya seorang buat, tak kalah. Saya ada kota 4 ya. Tuan-tuan lah akan tolong sambung kota tu. Untuk selamatkan orang-orang lain insya-Allah. Semoga lebih pergi jauh. So joinlah Facebook saya tuan-tuan, Ustaz Zul Pandan. Tuan-tuan like Facebook saya, ada aktiviti nanti kita bagi tahu. Tapi bukan sekarang lah, ni tengah duk kumpul follower ni. Saya susah nak dapat follower tuan-tuan. Orang lain artis senang lah tuan-tuan. Apa nama hidung panjang tu apa nama? Zizan. Zizan tak apalah, follower dia 4.4 juta. Aku follower nak dapat 16,000, seksa, merayu. Marilah kalau ada benda baik, join saya insya-Allah. Banyak benda tuan-tuan boleh tolong saya insya-Allah. Tapi bukan sekarang lah. Mari kita jumpa dulu, kita sembang, pun kita pergi jauh. Like lah page saya tuan-tuan, Ustaz Zul Pandan insya-Allah. Ustaz Zul Pandan, bukan Ustaz Zul Pondan, tu seorang lagi. Ustaz Zul Pandan tuan-tuan. InsyaAllah dengan tuan-tuan bersama saya tu, saya nak minta kepakaran tuan-tuan. Bagi advice pada saya. InsyaAllah kita nak buat banyak benda. Dan saya banyak masuk bahan dalam tu. Bidang saya buatlah. Hukum, saya masukkan. Tiap-tiap hari ada 3 bahan saya masukkan. Untuk tuan-tuan jangan jemu bersama dengan saya insyaAllah. Kita nak jumpa ni pun sebulan sekali tuan-tuan. Jadi maknanya, sebelum kita nak jumpa jauh masa tu, saya bagi maklumat dalam tu tuan-tuan insyaAllah. Join saya insyaAllah. Yang kedua ada sejadah di ujung sana untuk tujuan sumbangan. Yang tu pun kena bagilah. Janganlah tuan-tuan buat tak bagi pula. Sebab perjalanan sekolah, program, dakwah semua bergantung pada sumbangan tuan-tuan insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang sentiasa menyumbang tu, terima kasih banyak. Cukup sekadar tu insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa alimna bit ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nak minta tolong jadi imam tak?